Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik Sharifah Khairijah, Tuan Haji Saiful, Tuan Haji Ramli, alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekejap ya. Saya mute dulu ibu-ibu. Okey, semua dah tak ada, semua dah mute ya. Okey. Ibu ayah, kita hari ni kita ulang balik ayat 20. Cuma ayat 20 tu kita dah baca dia punya terjemah hari tu. Hari ni ulang kaji balik terjemah sahaja. Dan sambung ayat 21 terjemah. Kemudian baru kita baca tafsir dia insya-Allah ya. Ulang balik ayat 20. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Yasin ayat 20. Hari ni hari Khamis bersamaan. Berapa bulan ini? Hari ni 22 Oktober 2020. Pengajian pukul 3 petang insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم. Ayat 20, waja'a dan telah datang. Kita tak bincangkan detail pasal kita dah bincang detail hari tu. Ibu-ibu ayah kalau nak tengok balik audio syarah, video syarah kat YouTube ya. Min dari aqsa hujung. Al-Madinati kota. Siapa yang datang? Rajulun, seorang lelaki. Yas'a yang datang dalam keadaan bergegas. Bukan jalan macam Cik Rimah kan. Jalan lenggok-lenggok tu bukan, tapi jalan bergegas. Macam tu. Qala, dia kata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u, ikutlah kamu semua al-mursalin, akan rasul-rasul. Okey, itu terjemahnya. Ayat 21, kita belum masuk tafsir lagi. Tafsir nanti akan terus bincangkan kedua-dua ayat dalam tafsir Al-Munir ni insya-Allah. Ayat 21, ittabi'u, ibu ayah. Dalam bahasa Arab, kita ada fi'il madhi past tense yang bunyinya ittaba'a. Kita dah bincang dah hari tu. Kita jumpa lagi perkataan yang sama, kita bincang lagi insya-Allah ya. Ibu ayah, kita ada fi'il madhi ittaba'a. Ittaba'a ni maksudnya ikut. Ya, telah mengikut. Yattabi'u, sedang ataupun akan ikut. Jadi ibu ayah ni kita tak belajar lagi ni. Sebelum ni kita tak pernah belajar lagi bab ittaba'a ni, bab ifti'al ya, tak belajar lagi. Cuma nak bagi tahu pada ibu ayah, dalam bahasa Arab kalau ibu ayah jumpa satu fi'il, satu kata kerja yang ada huruf ta, ada huruf ba, ada huruf ain, maka biasanya ada makna ikut. Nak tanya manusia-manusia yang hidup sezaman dengan Nabi, yang beriman dengan
Nabi, mati dalam keadaan beriman dengan Nabi dan dengan Allah Ta'ala. Siapa nama golongan ni? Golongan yang hidup sezaman dengan Nabi. Pernah jumpa Nabi walaupun seketika. Siapa nama golongan ni, Ibu Ayah? Golongan bukan tabi'in, Ibu. Golongan sahabat. Ahlan wa sahlan puan-puan Mazwana Aida. Saya punya schoolmate, classmate dulu masa form 3. Alhamdulillah. Okey. Ibu Salmah sahabat, golongan sahabat. Kenapa dipanggil sahabat? Kerana mereka bersahabat dengan Nabi SAW, bersama dengan Nabi. Okey. Selepas Nabi wafat, ada satu golongan yang mereka tak dapat jumpa Nabi. Tapi mereka jumpa sahabat dan mereka mengikut akhlak para sahabat, mengikut para sahabat dari segi iman pada Allah dan Rasul. Maka Ibu, apa nama golongan ini? Golongan yang ikut sahabat dipanggil apa? Baru namanya tabi'in. Kenapa dipanggil tabi'in? Kerana mereka orang-orang yang mengikut sahabat. Boleh Ibu Ayah? Okey. Jadi, dalam ayat ni, untuk ibu-ibu ayah yang baru ikuti pengajian, ada beberapa orang yang saya baru masukkan dalam grup tadi. Saya panggil ibu-ibu ayah ya. Jadi puan-puan Mazwana pun panggil ibu ayah jugalah ya. Nasib dah. Okey, saya sentiasa muda je. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, tengok lupa dah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada beberapa orang ibu ayah pada peserta yang saya baru masukkan. Jadi yang live sekarang ni adalah pengajian tafsir harfiah. Tafsir harfiah ni di umum. Dalam ni yang dengan tafsir ni ada yang dah belajar lama, ada yang baru belajar, ada yang dah mahir, ada yang baru nak kenal. Jadi kalau dalam ni siapa yang masih baru, dengar saja. Dengar dan ambil pengajaran sikit-sikit. Tahu tafsiran dia. Tapi yang dah lama ni dia boleh ambil faedah daripada kaedah-kaedah bahasa Arab yang asas lah, insya-Allah ya. Jadi tabi'in, orang-orang yang mengikut. Kalau orang yang mengikut kepada orang yang ikut sahabat, dipanggil tabi'in, tabi'ut tabi'in. Orang yang mengikut kepada tabi'in dipanggil tabi'ut tabi'in. Jadi yang penting kesimpulannya Ibu Ayah, kalau ada huruf ta, ba dengan ain ada makna apa? Ada makna ikut. Jadi di sini ittaba'a yattabi'u. Ibu Ayah dalam ayat ni ittabi'u kan? Dalam ayat ni ittabi'u. Cuba tengok terjemah Quran Ibu Ayah, apa terjemahnya? Mesti terjemahnya ada memberi makna suruhan. Ada memberi makna arahan ataupun suruhan ataupun perintah. Ikut mesti adalah kat belakang. Ikutlah. Kan? Ikutilah. Mesti adalah kat belakang. Kerana lah tu biasanya memberi makna suruhan. Turutlah, ikutlah. Nampak tak Ibu Ayah? Lah kat belakang tu memberi makna suruhan. Okey. Jadi Ibu Ayah, ibu-ibu ayah yang ada mustawa 1, yang ada nota mustawa 1, ibu-ibu ayah yang baru join hari ni, yang dan tadi saya baru keluarkan, yang baru join Sorof akan datang nanti intake ke-9, belum dapat nota lagi lah. Nota tu insya-Allah saya boleh post ataupun saya akan bagi untuk download dan print sendiri insya-Allah. Ibu-ibu yang dah ada, cuba buka nota 9, nota 9 pula, nota 16. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu Maslina, kia hal hai cike. Ana sihat Waalaikumsalam Puan Mazwana, masya-Allah. Okey. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, buka nota 16 kejap, rumus fi'il mudhari'. Siapa dah buka komennya? Ibu Nosidah dah. Okey, ibu lain dah ke? Aduh. Lain tak small. Oh ya ke? Ibu lain tengok saya okey tak? Clear tak line saya? Ibu lain dengar suara saya okey tak? Okey ya. Mungkin Puan Wan Mazwana punya line kot sana. Tak berapa kuat dekat area Malawati. Kalau tu cuba keluar balik, cuba masuk balik insya-Allah. Mungkin okey lepas tu. Okey dah ibu ya. Tadi yattabi'u kan? Ittaba'a mudhari'nya yattabi'u. Kalau kamu semua ikut, kotak ke-9 mula dengan apa Ibu? Kotak ke-9 mula dengan apa? Mula dengan ta, belakang tambah waw nun kan?
Mula dengan ta, belakang tambah waw nun. Maka dia akan jadi tattabi'una. Saya rasa kat sini pun dah mula gelap dah ni. Rasanya macam nak hujan lebat ni. Dekat Sungai Buaya ni. Tattabi'una. Okey, Ibu Ayah. Ibu Ayah yang dah belajar agak lama dengan saya, kita dah belajar keadaan nak buat fi'il amar kan? Boleh tak salah seorang ibu tolong unmute dan bagi tahu saya cara nak buat fi'il amar? Siapa nak try? Ibu-ibu yang dah mahir bab ni? Ibu Fairuz ke nak try? Siapa? Ibu Fairuz, ibu-ibu lain pun boleh? Ibu Fairuz ni pasal belajar depan dengan saya lama, dekat 3 tahun. Dekat Kutu Beruntung. Siapa nak try? Ibu-ibu, Ibu Nur Hayati ke? Ke nak saya buat? Okey, tak apalah saya buat ya. Ibu-ibu, langkah pertama untuk buat fi'il amar, apa kita kena buat? Kita dah belajar sebelum ni, apa kita kena buat? Buang ta kat depan. Kita buang ta kat depan sekali. Jadi asalnya tattabi'una kan? Asalnya tattabi'una, buang satu ta kat depan. Jadi macam ni. Sekejap Okey. Kita dah buang ta, tinggal ta yang kedua. Tapi ta kedua tu bukan mula dengan baris. Ta kedua tu dengan sabdu. Dengan sabdu. Tak boleh baca. Tak boleh baca. Memang ada sabdu. Selepas sabdu tu baris atas. Tapi kerana dia dimulakan dengan sabdu, tak boleh baca. Cuba ibu baca. Boleh baca ke macam tu? Tak boleh baca. Kerana ada sabdu. Kalau tak ada sabdu, kita baca tabi'una, senang. Tapi ni ada sabdu. Maka tak boleh baca. Bila tak boleh baca ibu, apa kita kena buat mula-mula? Orang ada orang kata saya ni muka berkumut. Alamak, kerut. Macam nak buat ni ibu? Okey. Apa kita nak buat ibu? Tambah alif. Betul Ibu Ainun. Masya Allah. Terbaik Ibu Ainun. Okey, tambah alif. Alif. Sabdu. Okey. Ba, ain, waw, nun. Dia dah macam ni pula. Tapi sekarang ni ibu, kita dah tambah alif kat depan. Ta tu sabdu. Dah boleh baca ke belum boleh baca? Dah boleh baca ke belum sekarang ni? Belum boleh baca lagi. Kita kena bagi baris pada alif. Okey ibu. Ibu sampai dengan ni sampai salin yang saya bagi Arab tu. Alif, ta sabdu, ba, ain, waw, nun. Okey ya. Ibu Ayah, sekarang ni tengok huruf yang ke? Tengok huruf yang ke berapa? Yang ketiga ibu. Jadi sebenarnya macam ni ejaannya ibu ya. Yang ta sabdu tu sebenarnya ta tu ada 2 huruf. Ada maksudnya huruf pertama alif, huruf kedua ta, huruf ketiga ta. Jadi sekarang ni huruf ketiganya huruf ta ibu. Ta tu baris apa? Baris atas. Ibu-ibu kalau huruf ketiga baris atas, maka alif diberikan baris bawah. Kalau huruf ketiga baris depan, kalau huruf ketiga baris atas atau bawah, maka alif diberikan baris bawah. Kalau huruf ketiga baris depan, alif diberikan baris depan. Sekarang ibu, ketiga baris atas kan? Maka alif diberikan baris bawah. Maka jadilah begini. Saya bagi baris saya. Ittabi'una. Okey. Nak tanya ibu ya. Sekarang ni yang depan dah boleh baca ke belum? Dah boleh baca alif kan? Ittabi'una. Asalnya tadi tattabi'una. Kita buang ta pertama, tak boleh nak sebut. Tambah alif. Bila tambah alif pun belum boleh sebut lagi. Tengok huruf ketiga. Huruf ketiga adalah huruf ta. Kerana ta tu bersabdu. Maka ta dia baris atas. Ta ketiga, huruf ketiga ni huruf ta baris atas. Maka kaedahnya kalau huruf ketiga baris atas atau baris bawah, maka alif diberikan baris bawah. Tu kita baca ittabi'una. Okey, depan dah boleh baca. Belakang pula ibu ayah. Ibu ayah tadi tambah waw nun kan? Tambah waw nun tu kotak yang ke-9. Tambah 2 huruf. Jadi ibu ayah, kita dah belajar
Tadi saya nak buat ni sambil mengajar muka tak berkerut ni. Nak buat macam mana? Okey, buaya. Apa ni? Kotak-kotak warna putih kan semua tambah 2 huruf. Jadi kotak ke-9 tambah waw nun. Kita buang nun. Kita buang nun jadi macam mana? Jadi ittabi'u. Jadi macam ni kan? Dah buang nun jadi macam tu. Cumanya ibu ayah, kaedahnya pula kalau kotak ketiga dan 9, kalau kotak ketiga dan 9 yang belakangnya tambah waw nun, bila kita buang nun, gantikan dengan alif, maka jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Sekejap ya. Okey, dia akan jadi macam ni. Ada alif kat belakang. Sama tak macam Quran ibu ayah? Sama tak ada alif kat belakang? Sama tak semua? Ittabi'u macam tu ejanya sama tak? Sama ibu ayah ya? Sama. Okey. Jadi ibu ayah ittabi'u itu fi'il amar. Kalau tadi asalnya tattabi'una, terjemahnya kamu semua ikut. Kamu semua ikut itu ayat penyata. Tapi kalau kita tukar kepada ayat perintah, maka dia jadi ittabi'u dan maknanya pun jadi makna perintah, suruhan. Ikutilah ataupun ikutlah. Ikutlah terjemah yang sesuai. Ya? Okey. Kemudian kalimah man. Ikutlah kamu semua man. Man di sini kita panggil man mausul. Man mausul terjemahnya orang yang. Orang yang ni bukan pertanyaan. Kalau man memberi makna pertanyaan, contoh man anta, siapa kamu? Itu man juga. Tapi itu man memberi makna pertanyaan. Istifham dalam bahasa Arab. Man anta, siapa kamu? Ana Ahmad, saya Ahmad. Kan? Jadi man, konteks lain man ada kita jumpa man soalan, man istifham. Ada juga man, kita panggil man syarat. Terjemahnya pula barang siapa. Contoh, man darabaka adribuhu. Contohlah bahasa kasarnya kan. Man darabaka, siapa yang pukul kamu, adribuhu, saya pukul dia balik. Contohlah macam tu, contohlah kan. Jadi man di situ terjemahnya barang siapa. Barang siapa yang pukul kamu, tiba-tiba saya berhenti cakap. Sempurna tak ayat tu? Saya tanya ibu, saya kata man darabaka, siapa yang pukul kamu, kemudian saya berhenti cakap. Sempurna tak ayat saya? Sempurna tak saya punya perkataan? Tak sempurna ibu kan? Itu dipanggil man, itu dipanggil man syarat. Dia kena ada syarat dan ada jawab dia. Pada siapa yang ... maka berlakulah ... Itu pun man juga. Tapi namanya man syartiyah. Di sini man apa namanya? Namanya man mausul. Man mausul memberi makna siapa yang. Okey, ataupun orang yang. Sekarang cuba tengok terjemah ibu ayah. Apa dia terjemah man? Quran terjemah ibu ayah. Apa terjemah man? Orang yang, nampak tak? Sama. Orang yang lagi ibu lain. Sama tak orang yang? Okey. Orang yang boleh. Orang-orang yang boleh. Kerana Rasul tu kan 3 orang kan? Macam tu ibu ayah ya. Siapa terjemah orang yang boleh? Orang-orang yang lagi cantik. Kerana kita dalam konteks cerita kita ni, surah Yasin ni, 3 orang Rasul yang diutuskan kepada penduduk Antakya. Boleh ibu ayahnya insya-Allah. Okey. Jadi man tu orang yang. Kemudian la yas'alu. Ibu ayah tengok dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhinya sa'ala, mudhari'nya yas'alu. Sa'ala yas'alu. Okey. Nak tanya ibu ayah. Tulis dulu ibu ayah ya. Sa'ala yas'alu ya. Sa'ala yas'alu. Nak tanya ibu ayah. Sa'ala yas'alu ni sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Mujarrad ke mazid fi? Ibu-ibu yang dah ikuti Surah Al-Miftahi. Mujarrad. Betul Ibu Maimunah, mujarrad. Ibu-ibu yang baru daftar tadi, yang iklan tadi tu, ibu-ibu akan belajar apa itu sulasi mujarrad. Macam-macam ibu-ibu yang jawab ni lah. Ibu-ibu yang jawab ni majoritinya masa belajar dulu pun kosong juga. Belajar dari kosong, dari zero, tapi ibu-ibu boleh jawab dah mujarrad. Apa maksud mujarrad? Semata-mata 3 huruf. Sa'ala 3 huruf fi'il madhinya, past tense dia. 3 huruf sa'ala.
Jadi sulasi mujarrad ada 6 bab. Salah satunya bab fa'ala yaf'alu. Sa'ala yas'alu atas wazan fa'ala yaf'alu. Jadi ibu jangan takut apa pula wazan ni ustaz, apa pula la fa'ala yaf'alu ni ustaz. Takutlah saya belajar ustaz. Ibu ayah, macam saya kata, saya masukkan ibu dalam grup live UAK ni supaya ibu boleh dapat link untuk live ni supaya ibu dengar dulu. Nanti bila ibu dah dengar dah biasa, bila hari ibu mula belajar surah Al-Miftahi peringkat pertama, intik ke-9 itu, ibu akan terbuka kefahaman insya-Allah. Dengar dulu. Tak dapat dengar live, dengar ulang-ulangan dia. Okey, mujarrad. Sa'ala yas'alu. Okey, ibu ayah, tolong minta salah seorang ibu. Ni memang tafsir harfiah tapi kita nak buat juga dia punya tasrif. Ibu tasrif kotak 8. Siapa nak try tasrif kotak 8 seorang? Dalam masa 5 saat, siapa nak try 5? Kalau tak saya buat. 4, 3. Masdarnya saya bagi tahu. Masdarnya soalan. 2, 1. Tak ada saya buat lah. Okey ibu, tasrif kotak 8 kita akan belajar dalam surah Al-Miftahi peringkat pertama, pelajaran yang ke-6. Ibu yang dah belajar boleh buka pelajaran yang ke-6 ya. Fi'il madhi ma'rufnya sa'ala atas wazan fa'ala. Fi'il mudhari' ma'rufnya yas'alu atas wazan yaf'alu. Masdarnya su'alan. Masdarnya su'al. Macam bahasa kita pun soal juga. Isim fa'ilnya sa'ilun. Sin alif hamzah lam. Sa'ilun. Dalam Quran kan. Sa'ala sa'ilun. Kan ada kan. Sa'ala sa'ilun, orang yang bertanya. Sa'il. Itu isim fa'il. Kotak 5 bawah dia fi'il madhi majhul. Su'ila. Past tense. Telah ditanya. Su'ila. Sa'ala telah bertanya. Su'ila telah ditanya. Ni yang kita nak belajar dalam ilmu sorof tu nanti. Fi'il mudhari' sedang ataupun akan ditanya. Yus'alu. Yus'alu. Kalau yas'alu bertanya. Yus'alu ditanya. Kemudian kotak ke-7 masdar soalan. Dan kotak ke-8 mas'ul. Mas'ulun. Maksudnya yang ditanya. Contoh ibu ayah kita dengar dalam hadis 40 ya. Hadis yang mana Malaikat Jibril AS yang menyamar jadi menjelma jadi manusia tu, yang kacak, yang bersih, jumpa Nabi SAW dan bertanya, antara soalannya suruh terangkan mengenai hari kiamat. Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya, mal mas'ul, tidaklah yang ditanya, bi'a'lama, lebih tahu, minas sa'il, daripada orang yang bertanya. Malaikat Jibril datang jumpa Nabi, tanya, wahai Muhammad, terangkan dot ya pasal kiamat dan sebagainya. Nabi kata yang ditanya ni, aku yang ditanya ni, aku tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Itu al-mas'ul, maksudnya yang ditanya, isim maf'ul. Balik kat sini. Jadi yas'alu fi'il mudhari'. Tambah la, ibu apa nama la tu ibu? La yas'alu. Apa nama la tu ibu? Cuba bagi tahu apa nama la. Apa nama la tu ibu? La nafi, la nafiah ibu ya, la nafiah. La yang memberi makna nafi. Nafiah. Maksudnya kalau yas'alu terjemahnya minta. Yas'alu ni boleh terjemah minta, boleh terjemah soal. Ikut konteks. Tapi dalam ayat ni terjemahnya minta. Terjemahnya minta. Jadi yas'alu meminta, la yas'alu tidak meminta. Jadi apa yang Habib An-Najjar ni yang lari daripada hujung kota ni, jumpa dia orang ni, jumpa dengan penduduk Antakya, cakap apa? Ittabi'u, ikutlah kamu semua, wahai kaumku, man, orang yang la yas'alu, yang tak minta, kum, pada kamu semua. Kum tu kamu semua. Ibu ayah, kalau kamu semua sahaja, antum. Tapi kerana sebelumnya ada kalimah la yas'alu digabungkan dengan antum, jadi antum tukar kepada kum. Macam kita katalah assalamualaikum. Kenapa
Sedangkan kamu semua asalnya antum. Kita ada ke kata assalamu ala antum? Pernah tak dengar assalamu ala antum? Mana ada? Antum tu kerana berhubung dengan ala, maka dia jadi alaikum. Alaikum. Boleh buayah ya. Jadi kat sini la yas'alukum, kum tu maksudnya kamu semua. Ittabi'u, ikutlah kamu semua, man orang yang la tidak, yas'alu meminta, kum pada kamu semua, apa yang tak minta? Ajran, tak minta upah. Mereka berdakwah ni bukan mereka berdakwah untuk minta upah. Mereka berdakwah tujuannya untuk ajak kamu semua kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ni yang ramai jadikan dalil ni, ustaz-ustaz mengajar biarlah ikhlas, sibuk minta upah lah, minta yuran komitmen lah, apa benda lah. Dia ada tengok sudut-sudut pandangan lah ibu, kan? Memang ada je tutup guru, contoh kat pondok-pondok kita kan. Tutup guru saya pun mengajar madrasah Sirtaling tu pun bukannya banyak sangat gaji dapat pun. Dulu lagi masa saya belajar dulu, ustaz-ustaz saya gaji dalam 700 je. Mengajar kami semua ni pagi sampailah ke tengah malam. Itulah gaji dapat. Kan? Tapi buaya adalah Allah bagi kelebihan-kelebihan lain, kan? Zaman-zaman dulu tutup guru kita mengajar, orang kampung datang, orang kampung faham, anak murid faham, tentu. Sekarang ni buaya lain dah. Sekarang ni kena tetapkan juga. Tapi janganlah melampau-lampau sampai membebankan orang nak belajar. Ya, contoh kalau nak panggil dakwah saya boleh, tapi 10,000. Hotel 5 bintang. Pastikan macam-macam lah permintaan. Kena panggil saya, saya akan bawa keluarga saya hotel 5 bintang ya. Contoh macam tak nak lah macam tu. Pasal apa? Pasal memang ada yang cakap pada saya. Yang cakap pada saya, kalau kena panggil ceramah, setakat RM300 tu apa benda lah sangat. Betul kan? Ibu ayah yang dirahmati Allah. Dia macam ni ya, kalau ibu ayah ni ada anak-anak ustaz ke ataupun keluarga yang ustaz, yang selebriti ke apa, tak kisahlah. Kalau orang panggil kita dakwah tu, apa yang dia bagi kita ambil je lah. Cuma kita cakap siap-siap. Keperluan kita, minyak sekian-sekian. Jadi kita cakap kepada diorang biar diorang fikir. Yang sesuai lah, yang sesuai. Macam tu. Macam cara saya untuk mengelak daripada tetapkan bayaran, saya biasa pergi ke masjid-masjid, saya bawa tabung saya sendiri. Jadi tabung ni adalah untuk infak pengajian bahasa Arab yang saya buat. Biasa saya buat. Okay, kalau siapa nak infak boleh masuk dalam tabung ni, saya akan gunakan untuk pengajian di masjid-masjid, di surau-surau. Itu pun kena fitnah lagi, macam-macam saya kena fitnah. Tapi tak apalah, redha je lah. Ibu-ibu yang ikuti live dengan saya ni, yang belajar dengan kat surau kat masjid sebelum ni, tahulah macam mana. Betul kan ibu kan? Ibu-ibu ada tak ibu-ibu sini yang biasa tengok saya bawa tabung? Ada tak? Boleh komen tak siapa yang biasa tengok saya bawa tabung? Bawa tabung dekat masjid surau. Ada tak? Cuba komen saya. Ibu-ibu yang belajar dengan saya ni, yang ada daripada masjid surau, tolong, ada tak? Siapa ada? Ibu Salmah daripada Gombak, lagi ibu-ibu lain kan? Ada yang saya bawa, insya-Allah ibu ayah ya. Terima kasih masih ikuti pengajian dengan saya secara online ni, alhamdulillah. Tabung siapa? Saya punya tabung ni ibu. Ibu tak ada, ibu Azimah ikut petang, dia pagi je saya buat. Petang saya tak buka tabung kat Batu Gajah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah, kita teruskan. Wahum muhtadun. Okey ibu, wow tu. Biasa wow terjemah apa ibu? Biasa wow terjemah dan kan?